Jadi kita sambung perbincangan kita pada hari ini. Kita sambung lagi dengan bentuk hukum indeks yang seterusnya. Hari ini kita akan tengok ada hukum indeks dalam bentuk punca kuasa. Baik, terlebih dahulu kita kena tulis dulu macam ni. Kita kena tahu yang bentuk ini N punca kuasa A boleh bertukar bentuk dengan A kuasa 1/N. Okey. Macam mana tu? Baik, jawapannya macam ini. Baik, seperti mana yang kita dah tahu, dalam nombor indeks, okey, contohnya, bila pelajar tulis nombor 3, sebenarnya ada 3 ni, ada satu kuasa. Okey, cuma kuasanya tak payah ditulis. Apa kuasa dia? Kuasa dia ialah 1. Okey, sebenarnya bila kita tulis nombor 5, 5 ni ada kuasa sebenarnya. Cumanya, kuasa kepada 5 ini tersembunyi. Apa kuasanya? Kuasa 1. Sebab 3 kuasa 1, kita hanya perlu tulis 3. Tak payah tulis kuasa 1. 5 kuasa 1, kita tulis hanya 5. Tak payah tulis kuasa 1. Tetapi kalau 3 ni kuasa 2, kita kena tulis dia 3 kuasa 2. Kalau 3 ni, kalau 3 kuasa 1, kita abaikan kuasa 1, kita terus tulis dia 3 sahaja. Begitu juga 5. 5 tak payah tulis kuasa 1, tulis sahaja 5. Kuasa selain daripada 1, kita kena tulis. Kalau kuasanya 1, kita tulis saja nombor itu tersebut. Baik, sekarang ni kalau kita tengok di sini pun sebenarnya ada kuasa 1 di situ. Boleh? Baik, jadi N punca kuasa A. Okey, dalam setiap kelas saya untuk membolehkan para pelajar senang untuk imagine pertukaran bentuk itu. Baik, sekarang ni kita tengok. Siapa yang duduk kat luar? Okey, N atau 1 yang duduk kat luar. Okey, awak boleh tengok dan secara fizikalnya kita nampak N berada di luar. Bila N berada di luar, maknanya bila kita tukar dalam bentuk kuasa pecahan, N itu akan duduk dekat dengan A. So, di sini. Boleh? Dan siapa yang duduk dekat N di dalam? Siapa yang duduk di sebelah N di dalam punca kuasa? 1, bukan? So, apabila 1 berada dekat A di dalam punca kuasa, bila ditukarkan kepada kuasa bentuk pecahan, 1 berada di atas dan ada pecahan. Baik, kita guna contoh lain. Mudah sikit. Okey. Baik. Kita guna contoh. Okey, 3 punca kuasa A 2. Okey, senang. Alright. Jadi kita tengok siapa yang ada di luar punca kuasa. Okey, yang berada di luar punca kuasa ialah 3. So 3 duduk mana? Okey, ingat kalau dia ada di luar, bila ditukar dia akan ada di dalam. Okey, dia akan ada berdekatan dengan A. Okey, baik. Baik, saya tulis di sini. Siapa ada di luar punca kuasa duduk dekat asas. Okey, ini kita panggil sebagai apa ni? Ini ialah asas. Baik, siapa duduk dengan asas dalam punca kuasa apa? Duduk atas. Boleh? Jadi, bila kita tukar, maka kita akan dapat asasnya apa? Asasnya ialah A. Okey. Jadi, siapa yang duduk dekat luar? Duduk kat luar kat mana? Duduk di luar. Duduk dekat asas. Dekat asas. Jadi, 3 duduk di sini. Boleh?
siapa duduk dengan asas? Duduk dengan asas, dia kena duduk atas. Okey. So, siapa duduk dengan asas? Duduk asas ialah 2. So, jadi 2 kena duduk atas. Boleh? Jadi, sebenarnya 3 punca kuasa A kuasa 2. Kita boleh tulis A 3. Okey, 3 duduk kat atas 2/3. Boleh? Okey. Alright, so kita cuba soalan lain lagi. Kita cuba Y punca kuasa X kuasa Z. Okey, ingat. So macam mana? Y. Okey, siapa duduk sini? Siapa duduk sini? Yang duduk sini ialah X. Okey. So X duduk di sini. Okey, pecahan siapa yang duduk atas? Yang duduk atas ialah Z. So Z ada di sini. Okey, so sini apa? Z per X. Boleh? Okey. Ini 2. 2 dia duduk dekat dengan A, maka dia kena duduk atas. Okey, 3. 3 duduk di luar. Duduk di luar kena duduk di bawah ataupun dekat dengan A. Dekatlah ni. Ni kata dekatlah. Okey. Baik, kita cuba soalan lain. Cuba lagi sekali. Right, kita cuba. 2 punca kuasa M kuasa 4. Okey, macam mana? Okey, so ini M asas kan? So, M asas. Okey, so siapa yang duduk di bawah? Siapa yang dekat dengan M ni? Kan dia punca kuasa per kan? Okey, so di sini 2 duduk sini. So, siapa yang duduk di atas? Ingat, duduk di atas ialah orang yang duduk dekat dengan asas dalam punca kuasa. So, 4 ni yang duduk dengan M kan? So, 4 kena duduk atas. So, sini 4. Boleh? Okey. So, sebenarnya ni kita boleh permudahkan. Okey. 4. Ini permudahkan macam mana? 4 per 2. So, kita dapat M kuasa 2. Okey, baik. Kita cuba satu soalan lagi. Okey, 7. 3 punca kuasa 2. Okey. Macam mana? Okey, ni 2. Okey, cepat. Saya bagi masa 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, boleh jawab? Kita cuba. So, jadi asalnya ialah 7. Okey. So, siapa nombor bila asas dalam bentuk pecahan, dia akan jadi bentuk punca kuasa, dia akan bentuk pecahan. Baik. Siapa yang duduk di bawah ni? Siapa yang duduk di sini? Okey, yang duduk di sini ialah orang yang duduk di luar. Okey, 3 duduk luar. Jadi 3 di sini. Sini ialah 3. Okey, so 2 ni 2 duduk atas. Boleh? Okey, jadi soalan ini gunanya di mana? Okey, gunanya macam inilah. Mudah saja. Contoh, bila awak jumpa soalan 3 kuasa 4, okey, kuasa 2. Right, darab, okey, punca kuasa 3 kuasa 2. Macam mana nak buat macam ni kan? So, kita kena selesaikan. Nak selesaikan macam mana? Kita kena guna hukum indeks yang terlibat. So, ini apa jadi di sini? Okey, jadi 3, 4 darab 2. Yang sini jadi apa ni? Okey, so darab 3. Okey, ini ada pecahan kan? Okey, tahu pecahan. Baik, pecahan ni siapa yang jadi pembawah? Siapa yang duduk kat bawah? Orang yang duduk dekat bawah ataupun nombor yang duduk dekat bawah ialah nombor yang berada di luar. Okey, so 2 ni ada kat luar kan? So dapat 2 di sini. Sini ada 1 kan? 1 ni dekat, jadi dia duduk atas. Boleh? Jadi ini operasi darab. Jadi kita akan dapat 3, 4 darab 2, 8. 8 ini darab, jadi tambah 1/2. Boleh? Jadi jawapannya ialah 3. Kita akan dapat 8 1/2. Okey, jadi inilah jawapan. Jadi sambungan dia ialah
Okey, kalau kita tengok di sini ada dua macam seolah-olah ada benda yang baru. Tapi sebenarnya ialah benda yang sama sahaja. Okey, benda yang sama sahaja. Baik, apa kita terangkan di sini? Okey, saya terangkan. Jadi dekat sini kita akan dapat lihat dia ada A kuasa M per N. Okey, dan sebenarnya ini boleh ditukar kepada bentuk AM1 AM kurungan 1 per N. Okey, kenapa? Okey, ingat tak? Ingat lagi tak? Kita akan dapat, okey, ini sebenarnya ada kaitan dengan hukum mana? Ini ada kaitan dengan hukum AM/N. Okey, macam mana? Ini dia akan jadi apa? Dia akan jadi AM darab N. Dia akan jadi AMN. Betul tak? Ingat tak yang ni? Mudah kan? Baik, apa kaitan ini dengan ini? Okey, kaitannya macam ni lah. Okey, AM. Okey, di dalam M kat dalam. 1 per N di luar. Okey, dia jadi apa? Kalau ni jadi apa ni? Dia dah darab kan? Jadi ni pun benda yang samalah. Jadi M darab 1 per N. Okey, ingat tak? Okey, mudah kan? Dia kan per 1. Ingat tak dalam pendaraban pecahan, atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi A, M darab 1, M. 1 darab N, N. Mudah kan? Jadilah ini. Betul tak? Okey, baik. Itu ada kaitan dia. Baik, ini pula ada kaitan dengan tadi. Okey. Macam mana? Kita tulis A. Okey. Sekarang ni siapa yang dekat dengan N? Siapa yang dekat? Okey, sini saya panggil dekat lah. Sebab kalau kita tulis ni, mana lagi dekat dengan A? N lah. Nona. N ni, N dah lagi dekat dengan A. Betul tak? Berbanding dengan M. Sebab apa? N ada dekat bawah. Okey, siapa yang ada dekat, dia kena duduk luar. Ingat tak tadi? Jadi, siapa duduk dekat, kena duduk luar. Siapa dekat? N. So, N duduk luar. Boleh? Siapa duduk jauh, dia duduk dalam. So, macam ni. Boleh tak? Jadi, ini sama tak dengan bentuk tadi? Okey, bentuk macam mana? A kuasa N. Okey. Apa yang membezakan? Baik, saya petakkan dia. Nombor 1 dengan nombor 2. Apa bezanya ni? 1 dengan 2. Bezanya ialah, okey, di sini bezanya M. Ada nilai. Ada M. Maknanya nilai M ini lebih dari 1. Di sini tempat M tadi ialah 1. Tapi kita tak payah tulis. Sebab andai nombor 1 tak payah tulis. Jadi sebenarnya 2 ini hampir konsep sama. Yang membezakan ialah nilai M. Okey, di sini pun ada M. Tapi sebenarnya ialah 1. Boleh? Okey, jadi kalau kita tukar balik. Alright, ni kita tukar balik. Kita tukar dalam bentuk kuasa pecahan balik. So, sini akan jadi A. Betul tak? Okey, siapa duduk luar, dia masuk dalam. Okey, ingat tak tadi? Saya cakap apa tadi? Saya tengok balik. Ini. Okey. Tengok cursor saya ni. Dia kata, siapa duduk luar? Okey. Siapa duduk luar? Okey. Duduk dekat. Siapa di luar? Duduk dekat. So, sekarang ni siapa kat luar? N. N dekat luar ni. N dekat luar. Siapa duduk luar, duduk dekat. Jadi, N. Okey. So, siapa duduk atas? M. Okey. Boleh. Yang ini pun sama. Okey, kita tulis A. Siapa duduk dekat ni? Siapa duduk pecahan ni? Nombor pecahan siapa duduk bawah? Okey. Siapa yang duduk bawah? Orang yang duduk luar. So, N1. Okey. Baik. Sekarang ni awak nampak sebenarnya benda yang sama sedang berlaku. Yang bezanya hanyalah nilai M. Di sini ada M sebenarnya. Tapi M ni ialah 1. Boleh? Okey, jadi itulah kaitan dia. A kuasa M per N adalah sama dengan A kuasa M, alright, 1 per N. Okey. Ataupun dia juga sama dengan
Kalau tadi awak tengok ni M kat dalam kan? Betul tak? Sekarang ni saya letak M dekat luar. 1/N M di luar. Sama saja. Kalau macam ni, dia apa? M darab 1/N. Betul tak? Ini dia apa? 1/N darab M. Benda yang sama. Okey, akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi M per N. Ini pun akan jadi M per N. So, sebenarnya ini adalah dua benda yang sama. Okey, boleh? Saya harap awak faham yang ni. Benda ni boleh bertukar-tukar bentuk. Okey, tukar bentuk, tukar susunan, tapi sebenarnya benda yang sama. Okey, sama seperti apa? Abu. Okey, Abu pakai baju batik. Namanya Abu. Abu pakai baju t-shirt. Namanya Abu. Abu pakai baju sekolah. Namanya Abu. Tetap Abu yang sama. Tetapi Tetapi rupanya berbeza. Ini. Ini. Okey, ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Ini sama ini. Ini sama ini. Apa yang berbeza hanyalah nah. Macam mana tadi setelah kita dengar penerangan, saya harap awak boleh fahamlah apa yang kita cuba untuk capai pada hari ini. Baik, kalau tengok di sini contoh 13, dia suruh tukar bentuk A kuasa M kuasa 1/N, A kuasa 1/N kuasa M. Benda ni adalah benda yang sama. 2 kali 5, 5 kali 2. Sama sahaja. Baik, penyelesaian 1, 2 ada di sini. Kalau awak tengok ada di sini. Okey. Alright, kita mungkin boleh conteng sikit. Okey, baik. So, di sini kalau awak lihat, apa beza dia? Sama sajalah kan? Bezanya tengok sini. Okey, dengan sini. Okey, tengok sini. Okey. 8 kuasa 81 kuasa 3/2. Okey, sama saja. 8/1, 1/2. Okey, darab 3. Ataupun 8/1, 3 duduk dalam. Okey, 1/2. Sama saja, kan? Okey, yang ni 3 duduk luar. Tak, yang ni 3 duduk luar. Yang ni 3 duduk dalam. Okey, yang ni 8/1, 1/2 darab 3. Okey, ingat tak hukum mana guna? Kena tahulah hukum mana guna hukum ni. A kuasa M per N. So, jadi A M darab N kan? Ni hukum dia yang kita guna. Okey, jadi yang ni pun sama. Jadi apa? 8/1, 3 darab 1/2. Okey, tak ke sama ni dua ni? Okey, bezanya ni 3 duduk belakang, ni 3 duduk depan. Sama saja. Okey, so tengok contoh 13 macam mana dia buat penyelesaian. Okey, bandingkan. Baik, tengok uji minda 1.2H. Okey, yang ni selesaikan. Bagus untuk awak. Selesaikan macam mana? Baik, saya buatlah satu soalan. Baik, kalau bentuk ini macam mana? Okey, so A dia ialah 7, 2, 9. Okey, kita nak, okey, ni M kan? So, kita buat 5 duduk dalam. Bila 5 duduk dalam, apa duduk luar? 1/6 di luar. Okey, kalau yang ni, jadi 7, 2, 9. Okey, dia nak 1/N kat dalam. So, siapa yang di dalam? Dalam ialah 1/6 kuasa 5. Benda yang sama. Okey, nak tukar yang ni. Mudah juga. Jadi, 7, 2, 9. Punca kuasa. Okey, punca kuasa. Siapa yang duduk kat luar? Okey. Ingat tak tadi saya kata? Siapa yang duduk dekat luar ni? N ni duduk luar ni. Okey. Ialah orang yang duduk dalam kan? Jadi, punca kuasa 6. Okey, kat luar. Jadi, 5 duduk dekat dalam. Okey, yang ini. Okey, samalah saja lebih kurang. Kita kurungkan 6 punca kuasa 7, 2, 9. Kemudian baru kita kuasakan dengan 5. Sama saja. Boleh. So, yang lain ni semua ni awak buat.
Tak faham macam biasa, tanya. Okey. Tak faham macam biasa, tanya. Okey. Alright. Okey, kemudian tengok contoh 14. Untuk contoh 14, saya nak tarik sikit perhatian awak kat sini. Okey, macam mana saya nak buat penerangan sikit. Jadi 9, 5 per 2. Okey. Jadi kita tahu, okey, ini yang duduk dekat kat dalam kan. Jadi duduk kat luar. Betul tak? So kita akan dapat 2 punca kuasa 9 kuasa 5. Tapi sebenarnya 2 ni tak payah tulis. So sebenarnya tulis macam mana? Punca kuasa 9, 5 saja. Okey, kenapa? Apa beza yang pertama ni? Apa beza dengan yang kedua? Awak kena ingat punca kuasa secara defaultnya. Okey, secara asal. Okey, setting kilang. Tahu tak setting kilang? Factory setting. Dalam handset tu. Factory settingnya, kalau kita sebut punca kuasa, ini ialah punca kuasa 2. Tak payah sebut dia punca kuasa 2. Tahu bila kita sebut punca kuasa adalah punca kuasa 2. Okay, kalau selain daripada punca kuasa 2, macam mana cikgu? Dia tulis 3. Okay. Kalau 4, dia tulis punca kuasa 4. Kalau 6, tulis punca kuasa 6. Kalau punca 3 dah. Kalau kuasa 10, dia tulis punca 10. Tapi, kalau dia tulis punca kuasa, tak tulis apa-apa nombor kat sini, maknanya apa? Maknanya ini ialah punca kuasa 2. Boleh? So, sebab itu, sini tak ada tulis punca kuasa 2. Tak payah tulis, malu kat orang. Okey? Maknanya kita tahu sebenarnya benda tu ialah punca kuasa 2. Okay, faham tak? Alright. So, sebab itu, bila ada contoh, tulis contoh lain. Baik, ni ada 20. Baik, 3, 5 per 2. Kita pertukar macam mana? Punca kuasa 3 terus saja dengan 5. Ataupun punca kuasa 3 per 5. Untuk uji kita punya pemahaman, saya dah selesaikan uji minda 1.2. Okey, tak banyak. 1 dan 2 saja. Selesaikan. Okey. Okey, baik. Baik, cuba tengok sini. Sini ialah apa hukum indeks ni? Ini ialah summary ataupun ringkasan terhadap apa yang kita sudah pelajari. Ini dua ni awal-awal mudah, tak ada masalah. Ini pun mudah, pendaraban. Ini apa sebarang kuasa dengan kosong dapat jadi satu, tak ada masalah. Okey, kalau kuasa negatif sebenarnya dia ada di bawah, tak ada masalah. Okey, ini sebenarnya semua ini boleh bertukar-tukar bentuk yang telah saya terangkan. Kalau tak faham, undur balik. Tengok banyak kali. Kalau tak faham juga, tak ada masalah. Tanya. Okey, komen di bawah. Okey, baik. Jadi, fahamkan contoh 15. Baik, saya terangkan satulah. Contoh 15. Kalau tak faham, tak ada masalah. Tanya saya PM. Okey. Ataupun tulis komen di bawah. Okey, saya akan cuba reply. Baik. Permudahkan setiap soalan yang berikut. Saya pilih nombor 1 untuk saya terangkan. Baik, apa yang berlaku yang pertama ni? Okey, apa yang berlaku pertama? Tengok ini ada penyelesaian dia. Okey, baik, ini kuasa 3 kan? Okey, so apa jadi? Jadi kuasa 3 ni, okey, 3 akan masuk ke 3 ni, 3 masuk ke X. Awak tengok di sini. Okey, ada di sini kan? Okey, baik. 2 ni juga akan dapat kepada 2 darab dengan 3 ni dan 2 darab dengan negatif 4 ni. Ini yang berlaku. Okey, boleh? Alright. Okey, so 3 darab 2 ni dapat berapa? 3 darab 2 dapat 6. Negatif 4 darab 2 dapat negatif 8. So, di sini 3 ni tadi kuasa 3 kan? Negatif 3 dapatlah negatif 27. Tak ada masalah. Okey, yang ini kalau awak tengok dari step 1 sampai step 2 dia salin balik saja. Sampai step 3 salin balik saja. Okey. Step 1 pembawah dia ni tak berubah. Step 2 pun tak berubah. Step 3 pun tak berubah. Sebab apa? Selagi kita tak buat apa-apa kat dia salin balik je. Boleh. Okey, kemudian di sini kita buat apa? Kita kurungkan perkali. Okey, selesaikan ni boleh tekan kalkulator. Okey, 3. Okey, nampak tak? 3 ni mana datang? Ni 3 ni. Okey, datang dari sini. Okey. Okey, 6 ke atas kan? Ke atas darab kan? So, dia jadi tambah.
Okey, negatif 4. Kenapa negatif 4? Kenapa tolak 4? Sebab dia berada di bawah. Okey, so dia ditolak. Okey, Y negatif 8. Ini negatif 8. Negatif 8. Negatif 3 mana datang? Kan tolak ni. Alright, so dia berada di bawah pecahan. Jadi, dia tolak 3. Okey, boleh? Okey, jadi kemudiannya, selesaikan dapat 1. Ingat, 1 tak payah tulis. Okey, so bawa tulis saja negatif. Okey, so 3 tambah 6 tolak 4 dapatlah 5. Okey. Negatif 8 tolak 3 dapatlah negatif 11. Okey, negatif 11 ingat tak? Okey, A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Ingat tak? So, negatif ke 11 ni duduklah dia di bawah. Selesai. Okey. Baik, yang ni cuba tengok. Mudah sahaja. Walaupun nampak macam serabut ni, benda ni sama saja. Mudah. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Okey, dan akhir sekali tugasan awak permudahkan. Selesaikan 1.2J. Okey, permudahkan. Okey, 1.2J muka surat 21. Sekian saja. Kalau tak faham jangan lupa, jangan segan tanya. Tak faham jangan lupa PM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.